عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونستعينك على فساد فينا ونسألك صلاح أمرنا كله. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik daripada Allah dan ketentuan yang baik daripada Allah. Allah himpunkan kita di dalam masjid ini atas dasar ukhuwah fillah, atas dasar bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Tidak ada seorang pun daripada kita yang datang pada malam ini atas dasar keduniaan, di atas dasar kedudukan pangkatnya, tetapi hadirnya kita dan saya juga pada malam ini kerana ukhuwah di antara kita. Sebab itu apa yang disebutkan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maka kasih sayang ini adalah satu perkara yang mula hilang di dalam hati orang mukmin. Padahal kasih sayang ini adalah satu perkara yang besar. Berlakunya hijrah daripada Makkah dan Madinah dan penerimaan orang-orang Madinah ke atas orang-orang Makkah itu atas dasar kasih sayang yang besar. Terjadi pembukaannya kota Makkah, Futuhul Makkiyah, adalah dengan kasih sayang. Walaupun orang-orang Mekah sebelum semasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam pada waktu itu berada di Mekah, sebelum berlakunya hijrah, mereka dizalimi dengan kezaliman yang amat dahsyat. Tetapi apabila peristiwa Futuhul Makkiyah ini berlaku, pada ketika itu terbukanya kota Mekah ini dengan keampunan dan kasih sayang yang besar daripada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat ayat di dalam Al-Quran, Allah nyatakan kepada kita dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, iaitu dengan sifat kasih dan sayangnya. Dan di antara akhir zaman, apabila hampirnya masa terlalu hampirnya untuk diqiyamahkan dunia, salah satu tanda yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kasih sayang itu akan ditarik
dan diangkat dalam hati orang mukmin. Maka ingatlah, pada ketika kita mula hilang kasih dan sayang itu, maka berlakunya banyak perkara kejahatan dan kemaksiatan. Antaranya berlakunya putus silaturahim, akan berlakunya hasad dan dengki sesama orang Islam itu sendiri, dan banyak kemaksiatan akan berlaku dan kejahatan akan berlaku jika mana terangkatnya kasih dan sayang di dalam hati-hati kita semua. Pada ketika itu akan berlakunya pembunuhan, berlakunya kezaliman, puncanya daripada kasih yang telah hilang. Tidak heran pada kita pada zaman mutakhirin banyak berlakunya perceraian di dalam keluarga, karena apabila kasih ini mula hilang sedikit demi sedikit. Sebab itu tuan-tuan, ia bermula daripada hati yang terlalu sakit. Apabila kita ini mempunyai sakit yang zahir, semua orang akan kesian kat kita. Kita ada kencing manis, orang kesian kat kita. Kita ada sakit jantung, orang kesian kat kita. Kita ada gout, orang kesian kat kita. Tetapi tak ada siapa kesian kat kita bila sombong ini mula membesar dalam hati kita. Tak ada siapa kesian kat kita bila hasad ini mula membesar dalam hati kita. Tak ada siapa kesian kat kita bila ujub ini mula membesar di dalam hati kita dan roh kita. Penyakit batiniah ini tak ada siapa yang kesian, dan tiada siapa yang cadangkan di mana klinik yang perlu kita pergi, dan tak ada siapa yang cadang kat kita ubat apa yang perlu kita makan. Dalam pada kita melakukan salat, mengeluarkan zakat, dalam pada yang sama kita mempunyai sifat memutuskan silaturahim, dalam pada yang sama kita membuka aib orang lain daripada muda sehingga zaman ini. Daripada masa yang sama kita melaksanakan haji dan umrah setiap tahun, tetapi kita masih lagi tidak boleh menyelesaikan masalah penyakit batiniah ini. Tamak dengan keduniaan yang tidak pernah puas daripada muda sehingga tua. Tamak dengan kemuliaan yang tidak pernah puas daripada muda sehingga kita berumur dan sehingga kita dibawa ke liang lahat. Allah ini terlalu sayang kepada kita. Dia ingatkan kita di dalam Al-Quran, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Celakalah orang yang bergelumang dengan kehidupan dunia yang sehinggakan dia jauh dengan Allah. Duk pulun cari daripada mula kita muda sampailah kita tak berhenti duk pulun cari. Pada hakikatnya tak ada apa pun yang ada pada kita, sehingga kan kita mula jauh dengan Allah. Kita terlupa benda yang kita pulun selama ini, apa yang menjadikan faedah pada agama. Pernahkah kita teringat satu masa dalam kita kalut duk pulun dan kita cari dunia yang kita nak tinggal ini, kita telah bersiap sedia atau tidak tentang akhirat yang bakal kita pergi. Dalam dunia kita ada rumah, tuan-tuan. Yakin tak kita telah disiapkan rumah kita di akhirat? Dalam dunia kita ada kenderaan 2-3 biji. Yakinkah kita telah disiapkan dan disediakan kenderaan kita di akhirat? Ketika saya berkata sedemikian, ada seorang hamba Allah jumpa saya. Ustaz,
Saya tiap-tiap tahun korban. Nabi janji orang yang berkorban itu akan disiapkan baginya buruk. Saya kata, masalah peagihan korban sehingga sekarang tak selesai. Daging tak cukup. Apakah orang-orang sedemikiankah yang dapat bahagian seekor buruk pada sisi Allah? Bertahun tuan-tuan masalah daging korban ini tidak selesai. Bubuhlah banyak ekor sekalipun. Pengkhianatan, tidak amanah di dalam pembahagian korban ini masih tidak selesai. Masih tidak boleh disempurnakan. Setiap tahun daging tetap tidak cukup. Siapakah mereka ini? Siapakah membuat pengkhianatan ini? Apakah orang yang tidak salat? Apakah orang yang tidak membaca suratul kahfi? Apakah orang yang tidak membaca suratul muluk? Apakah orang yang tidak berpuasa dalam bulan Ramadan? Apakah orang yang tidak mengerjakan umrah? Yang melaksanakan dan yang melakukan perkara tersebut adalah orang yang salat 5 waktu sehari semalam. Orang yang puasa dalam bulan Ramadan, hatta mereka yang berpuasa pada 1 sehingga 10 Muharram. Mereka yang berpuasa Isnin dan Khamis. Tetapi apabila diuji oleh Allah dengan sekilo daging yang segar, mereka tidak mampu mempertahankan akan iman dan Islam mereka. Apakah orang ini selayaknya dikurniakan seekor buruk besok di akhirat? Apakah orang yang tamak dengan dunia ini dan rakus dengan dunia ini, orang yang layak untuk menerima seekor buruk di yaumul akhirah? Kita tanya diri kita, apakah pengorbanan kita yang kita lakukan setiap tahun menyamai dengan pengorbanannya Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam, sehingga pengorbanan Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ibrahim diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jika perkara ini tak selesai, sebab yang akan menghadap Allah adalah roh kita. Jasad kita orang tot buang tuan-tuan, orang lempak tuan-tuan di tanah perkuburan. Baru sat-sat Allah memberikan kita satu pengajaran. Saudari se-Islam kita menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasadnya orang akan simpan di liang lahat. Yang menghadap hadrah Allah adalah ruhnya. Inilah tuan-tuan, sebab itu Allah nyatakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, kata Allah, tidak ada manfaat harta dan anak pinak, illa man atallaha, melainkan orang yang kembali kepada Allah, datang kepada Allah, menemui Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Mana hati sejahtera? Mana hati yang selamat? Hati yang tenang dengan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuan-tuan, kita rasa kita baik, ya ke kita baik? Kita rasa kita salah, ya ke kita salah? Saya tanya dari saya, tuan-tuan tanya dari tuan-tuan. Selama sampai hari ini kita tak buatkah perkara yang Allah tak suka? Alhamdulillah Ustaz, saya tak tinggal semayang. Semayang kita buat, mengumpat pun kita buat. Tuan-tuan, Nabi kata,
Orang yang mengumpat orang ni, mula hari yang dia mengumpat itu, amal soleh dia semua dia bagi ke orang tu. Tu kalau satu orang, tuan-tuan. Kalau umur kita 70 tahun, kita kata ke orang, kita buka aib orang 1000 orang, mana amal soleh kita? Yang kita rasa kita ni bagus. Mana amal soleh kita yang kita boleh kata aku ni boleh duduk syurga Allah? Mana amal soleh kita? Tuan-tuan, kita kata kita baik. Dalam satu masjid kita masih berkelahi. Yang berkelahi ni orang salat. Yang berkelahi ni orang yang memberi zakat. Yang berkelahi ni adalah orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, kita nak kata kita baik. Saya selalu cakap dalam kuliah saya boleh berlakon jadi orang baik, tapi yang tahu baik tidak baik, kita boleh tipu orang, tuan-tuan, tapi kita tak boleh tipu Allah. Selama mana kita nak membohongi Allah, selama mana kita ingin menipu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini kenyataannya, tuan-tuan, dan inilah yang berlaku. Iblis laknatullah, sebelum ditukar nama daripada iblis, namanya Azazil, kerana dia rasa dia baik. Satu perkataan dia, wa ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Dia rasa dia baik seorang saja. Kita rasa kita baik seorang ke? Kita rasa kita baik dah 1000 orang. Iblis ini dia rasa dia lebih baik daripada Nabi Adam, lalu Allah halau dia daripada jannah. Tuan-tuan, kalau kita yang belum masuk syurga ni rasa dah lebih baik pada orang lain, bolehkah kita masuk syurga? Syurga ni susah, tuan-tuan, bukan senang. Syurga ni susah. Kalau senang, ramai orang boleh masuk syurga. Ada orang yang dari jauh lagi dia tak boleh masuk. Ada orang nak sampai dah, dia dihalang untuk masuk. Ada orang yang dah berjalan di pertengahan jalan, dia tewas, tuan-tuan. Sebab itu kita ni sentiasa mengharap rahmah birrahmah daripada Allah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, antara perkara yang menjadi ubat bagi hati, pertama, kita sentiasa kena ada rasa fakir dan rasa rendah diri dengan Allah. Kita jangan rasa kaya, tuan-tuan. Kaya, orang rasa kaya ni dia sombong. Sabit kita rasa kaya lah, kita tak mau sembahyang sunat. Sabit kita rasa kaya lah, tuan-tuan, kita tak mau bangun sembahyang malam. Sabit kita rasa kaya lah, tuan-tuan, kita tak mau selawat. Sabit kita rasa kaya lah, tuan-tuan, kita tak mau kumpul tahlil. Tuan-tuan, kenapa lah mak-mak kita, pak-pak kita dulu, mereka ada buku amal mereka. Mereka dah baca tahlil 100,000, mereka baca kulhu 100,000, mereka baca selawat 100,000. Sebab apa? Sebab mereka ada sifat rasa fakir. Aku miskin, ya Allah, aku amal tak ada, tapi aku nak masuk syurga. Rasa fakir itu telah hilang di dalam hati kita. Hatta kita nak semayang sunat ba'diyah maghrib pun kita tak mampu, tuan-tuan. Tuan-tuan, agak-agak kita lah, daripada kira-kira kita, orang yang tak mau semayang sunat ni,
ambil ringan tentang semayang sunat ni, agak-agak layak tak duduk dalam syurga Allah. Pasal apa tak mau semayang sunat? Kita kata sunat. Kalau semayang maghrib ini sunat, macam mana tentang? Semayang maghrib ni wajib sebab orang takut kalau aku tak semayang masuk neraka. Semayang sunat ba'da maghrib tak apa, yang tu sunat. Tak semayang tak apa, tak boleh masuk pergi neraka. Tapi dia lupa, apabila ia banyak mengerja yang sunat, memang tidak menyebabkan dia masuk ke dalam neraka apabila dia tinggalkan salat sunat, tetapi menjadi asbab dia dilemparkan oleh Allah dan dimasukkan oleh Allah, ditempatkan oleh Allah di dalam syurganya. Memang sunat. Kenapa? Kerana rasa fakir dalam diri dia hilang. Dia rasa dia kaya, dia rasa dia orang saleh, dia rasa dia banyak amal, dia mula sombong dengan Allah. Tiap-tiap minggu, tuan-tuan, pagi tadi pun kita diingatkan kepada kita sujud sejadah. Ayat sujud sejadah, mari tengok. Innama yu'minu bi ayatina alladhina iza, apa dah tuan-tuan? Zukiru biha kharu sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim, ayat ujung, wahum la yastakbirun. Innama yu'minu bi ayatina alladhina iza zukiru biha kharu sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wahum la yastakbirun. Ayat ujung ni tuan-tuan, orang yang boleh buat semua ni, kata Allah apa? Mereka yang tak sombong dengan Allah. Mereka yang rasa rendah diri dengan Allah, mereka tahu diri dia, mereka sedar diri. Sebab itu ulama dulu dia pesan kat kita, awal agama kenal Tuhan. Kita kena kenal siapa kita, siapa Allah. Kita jangan lupa yang kita ni hebat tara mana sekalipun, kita tetap hamba Allah. Kaya tara mana sekalipun, tetap hamba dia. Tinggi duk kita tara mana sekalipun, tetap hamba dia. Hebat tara mana sekalipun dalam dunia, akhirnya orang simpan kita di tanah perkuburan. Kayalah kita ni, tanah banyak sampai 30 hektar, 40 hektar, akhirnya kita tumpang tanah orang, tanah wakaf. Kita tanah banyak 40 hektar tu tak, mati pergi tumpang tanah orang. Tapi jumpa orang masjid, boleh tak nak simpan ni, dia nak ahli Korea sini. Kalau orang masjid hambat pergi macam mana? Walaupun kita orang hebat, tetapi Korea setempat yang bertanggungjawab di tanah perkuburan kata dia tak boleh simpan sini. Saya pernah jumpa tuan-tuan lepas semayang, jenazah duk tak boleh pi tuan-tuan, tak tahu nak simpan mana, 4 jam tuan-tuan. Saya tengok tuan-tuan dalam keadaan yang terbit air mata saya. Saya dah beginilah masa kita hidup dulu, kita rasa kita hebat. Tapi bila Allah dah pisahkan ruh daripada jasad, kita tak mampu nak buat apa. Orang nak lempak kita di mana pun kita tak mampu nak buat. Masa kita hidup, kita rasa kita orang hebat, ilmu kita banyak, harta kita banyak, aku ada property dan sebagainya. Tetapi apabila roh ini Allah pisahkan daripada jasad, kita tak mampu buat apa. Tuan-tuan, hebat tara manalah kita tuan-tuan, kita tak mampu nak halang malaikatul maut. Alim kot manalah kita tuan-tuan,
kita takkan mampu halang kedatangan malaikatul maut. Kuat tara manalah kita tuan-tuan, kita tak mampu nak halang kedatangan malaikatul maut. Tuan-tuan, bukan soal datang tak datang. Kita tak mau dia datang, kita suka pun dia datang, kita benci pun dia datang. Persoalannya, bila sampai masa dia datang, sampai masa dia mai jemput kita, kita dah siap belum? Yang tu persoalan dia. Ini bukan persoalan dia mai atau dia tak mai. Kita suka pun dia mai, kita benci pun dia mai, kita mau pun dia tetap mai. Persoalannya, apabila tatkala dia sampai masanya, dia mai ziarah kita, dia mai tengok kita, kita dah siap belum? Kita dah siap belum? Yang ni persoalan. Kedua, ubat bagi hati itu taubat. Ustaz, saya tak ada dosa. Ya, tak ada dosa. Tuan-tuan, maghrib tadi sahabat kita, saudara se-Islam kita, saudari se-Islam kita, pilah dulu. Kita tunggu gilir kita. Allah sebut dalam surah At-Takasur, summa la tus'alunna yawma izin 'anil na'im. Semua nikmat besok aku akan tanya satu-satu. Kita, Allah ni sayang kat kita. Kenapa saya kata macam tu, tuan-tuan? Setiap benda, jalan yang kita nak lalu, Allah bagi tahu kat kita. Setiap jalan yang kita nak lalu, Allah bagi tahu kat kita. Apa dia, Ustaz? Lah hang hidup, semasa hang hidup ni, semasa kita hidup, Allah bagi tahu jalan dia. Hang pilihlah, hang mau jalan apa. Tiap-tiap pagi Jumaat, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah bagi kita pilih. Allah datangkan Rasul selepas kewafatan Rasul. Allah datangkan kepada kita orang alim, tuan-tuan. Allah bagi kepada kita akal. Pilihlah. Allah habaq kat kita. Sampai masa hang akan mati. Ingat, besok hang dah mati, ada Roblox. Yang jaga ni akan tanya hang 4 soalan. Allah ni baik dengan kita, sayang dengan kita. Dia bagi tahu apa soalan yang akan ditanya dan apa jawapannya. Lepas pada tu, hang akan jumpa, kalau dalam dunia ni, hang akan jumpa immigration, kata. Dia akan cek semua barang yang hang bawa. Dia akan tanya semua daripada mula sampai akhir. Kita kalau balik daripada mana-mana, tuan-tuan, di airport, sampai tang custom ni, kita jantung kita dudap tungguan. Di airport, tuan-tuan, kita takut barang kita, dia periksa, dia buka habis beg kita. Tuan-tuan, Allah ni sayang kita, dia bagi tahu. Tapi kita ni lupa. Lupa tu pun Allah bagi tahu. Mana, tuan-tuan, setiap pagi Jumaat, fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha.
Sifat lupa kita ni pun Allah bagi tahu kat kita, tapi kita terus lupa. Sampai besok padang mahsyar, Allah akan tanya kita daripada mula akil balik sampailah. Sihat kita dulu kita buat apa? Masa muda dulu kita buat apa? Masa lapang kita dulu kita buat apa? Harta yang aku bagi kita buat apa? Tak lepas tuan-tuan, satu-satu. Kita lupa kesalahan kita, Allah tak pernah lupa kesalahan kita. Kita memang lupa tuan-tuan kesalahan kita, Allah tak pernah lupa kesalahan kita. Masa muda kita dulu kita buat apa? Masa dalam dunia kita pandai kalih tuan-tuan, tu pun Allah bagi tahu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam dunia hang banyak cakap, hang boleh kalih, hang boleh bagi alasan bermacam-macam, sampai saat ni Allah kata nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut apa. Sebab kita orang pandai tuan-tuan. Yang kita kalih ni tuan-tuan Allah Ta'ala, tapi kita tak sedar, kita memberi alasan demi alasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tak boleh semayang sunat ba'di Aisyah? Kita nak jawab apa? Pasal apa tak boleh bangun malam? Sampailah 40 tahun tuan-tuan kita tak mampu istiqamah bangun malam. Pasal apa? Kita nak cakap dengan Allah dan kita nak bagi tahu Allah alasan apa? Allah tanya kat kita besok. 40 tahun tuan-tuan, Allah bagi kita umur 60 tahun, Allah bagi kita umur 70 tahun, kita masih tidak mampu untuk kita bangun malam setiap malam. Besok Allah tanya kita, dalam dunia ni kita boleh bagi alasan dan kita kalih macam-macam. Walaupun tiap-tiap minggu Allah ingatkan kita, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah pujuk lagi kita, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Hampa bangun tengah malam, ada satu rahsia yang Allah simpan. Sampai tara tu Allah nak suruh kita, Allah perintahkan kepada kita supaya kita ni fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Tuan-tuan, kali-kali 40 tahun tuan-tuan kita dok kali. Kita dok bagi sebab dengan Allah 60 tahun tuan-tuan. Sampai Nabi kata kat kita, salasatun faridatun alayya wa sunnatun lakum. 3 perkara ni fardu atas aku, sunat bagi kamu, kata Nabi. Salah satu Nabi kata apa? Semayang malam. Kita tak mampu tuan-tuan, dan kita tak pernah menangis pun. Kita tak pernah rasa selesai pun. 60 tahun kita tak boleh istiqamah semayang malam. Kita tak rasa rugi pun. Kita tak rasa apa-apa pun yang kurang di dalam diri kita. Tu kita masih rasa kita ni orang bagus. Dalam keadaan kita tak mampu sembahyang malam, kita tak berhenti mengumpat, kita tak berhenti berkelahi, kita tak berhenti putihkan silaturahim, kita tak berhenti marah orang. Itu pun kita kata aku ahli syurga. Macam mana? Mai tabung masjid. Boleh tak kita lemparkan harta kita dalam tabung tu? Kita ragu-ragu lagi tuan-tuan. Kita ragu lagi. Bukan tiap-tiap malam tabung ni lalu dekat kita dah. Tapi ketika tabung tu lalu dekat kita, kita masih memilih harta daripada Allah.
Tuan-tuan, Allah nak tengok kita, hang sayang aku ke hang sayang duit yang aku bagi? Dulu hang tak ada duit pun. Hakikatnya memang hang tak ada duit. Hang lahir hang miskin, hang balik pun dalam keadaan yang miskin. Hang mai dulu telanjang, hang balik telanjang. Hang mai dulu orang bagi ke hang kain putih, kita panggil kain lampin, tuan-tuan. Hang balik pun ditukar nama saja. Kain yang sama, kain putih yang sama, tapi tukar nama daripada kain lampin kepada kain kafan. Kita mai buat duit, balik buat duit. Kita balik buat apa? Balik buat apa? Ketika ujian ni mai di hadapan kita, Allah nak tengok kita. Hang sayang aku ke hang sayang duit yang aku bagi? Jangan lupa, duit yang ada pada hang aku bagi. Aku boleh tarik duit hang, kereta hang bila-bila masa saja. Kalau hang masih sombong lagi dengan aku. Ni kan peluang kita nak masuk syurga, tapi kita masih berkira-kira dengan Allah. Tuan-tuan, macam mana kita rasa nak cukup dengan dunia? Kalau kita sendiri pun berkira-kira dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sendiri berkira dengan Allah. Allah sayang kita dan Allah tak zalim kita. Zakat fitrah RM7 ya tuan-tuan setahun. Ikut kiraan kita, setahun berapa banyak kita pakai duit? Allah minta kat kita hak wajib RM7 saja. Yang tu pun ramai orang yang tak boleh nak bagi nak bayar zakat RM7. Kalau ada hang simpan duit, hang simpan mah 2.5 saja, bukan 25%. Yang tu pun kita berkira rasa sayang nak bagi Allah, kita terlupa yang sampai nisab yang boleh kita mengeluarkan zakat anugerah daripada Allah. Kita ada baca ayat Al-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tapi kita tak ingat, kita boleh baca. 3. Ubat bagi hati itu dia redha dengan segala hukum Allah. Ini Allah sebut dalam Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Zaman ni bukan zaman 30 tahun dulu tuan-tuan, dah. Biar kita duduk tempat yang sama. Allah ni sayang kat kita, dia tunjuk kat kita perkara-perkara. Kita ustaz-ustaz main mengajak kat kita, habaq kat kita tentang akhir zaman. Salah satu hadis akhir zaman, apabila padang pasir yang tandus mula subur, mula hijau, kata Nabi, tu tanda nak kiamat. Tuan-tuan, apa jadi? Kita jangan tengok tempat lain, jangan tengok Dubai. Tuan-tuan tengok Mekah, Madinah sekarang. Dulu mana ada rumput, tuan-tuan. Saya cakap ni sebab saya buat haji tahun 93. Masa tu jamrah 2 tingkat saya. Jamrah Aqabah 1 tempat dia. Tak ada tingkat 2, tak ada. Dulu pokok yang ditanam di padang Arafah, tuan-tuan, besar ibu jari lah. Lah besar mana? Lah ada rumput dah. Nabi habaq dengan kita. Sehingga kan ada padang ragut untuk kambing ni, tuan-tuan. Zahir saja hadis ni, kita jadi apa? Kita rasa apa? Nabi kata telah hampirnya kiamat. Kita rasa apa? Dan tak pilih nak hijau kan, nak apa kan, mampu ya. Jangan orang ambil duit aku sudah. Jangan orang balas tanah aku sudah. Jangan orang balas jawatan aku sudah. Tuan-tuan, kita kisah benda yang sama dari muda sampai tua.
Kita nak bagi cukup semayang rawatib pun tak mampu, tuan-tuan. Qabliyah, ba'diyah, qabliyah, ba'diyah, tak mampu nak bagi cukup. Kita nak kata kita orang bagus macam mana? Rawatib ni pun tak boleh bagi cukup. Kita nak kata macam mana? Semayang witir pun kita tak boleh nak buat. Kita kata hebat macam mana? Gagal, tuan-tuan. Allah didik kita sebulan Ramadan. Witir kita boleh buat. Boh, Allah bagi kat kita ketupat daun palas, habis. Witir tapi mana? Semayang malam 8 rakaat pergi mana? Tadarus Quran pergi mana? Mana amalan Ramadan kita? Allah didik kita 30 hari, tuan-tuan. Yang tu bukan tradisi Ramadan. Ada ke, tuan-tuan? Semayanglah witir dalam bulan Ramadan. Pada bulan lain jangan semayang, tak sunat pun. Ada ke, tuan-tuan? Baca Quran bulan Ramadan saja, bulan lain jangan. Adakah perintah tu, tuan-tuan? Allah didik kita. Kita masuk Madrasatul Ramadan sebulan. Kita masih gagal. 40 tahun, tuan-tuan, kita puasa, kita tak boleh apa. Kita tak rasa takut pun dengan Allah. Saya takut macam mana, Ustaz? Kita tak takut ke kalau kita matilah ni kita tak boleh buat apa? Kita matilah, kita tak mampu buat apa. Keempat, kita nak ubat hati kita. Saya tak mau cerita hukum, tuan-tuan. Tuan-tuan orang alim, semua orang tahu dah, hukum mengumpat haram. Saya nak ajak tuan-tuan berhenti mengumpat. Saya tak mau cerita dengan tuan-tuan hukum berkelahi sesama Islam ni haram. Saya nak ajak berhenti berkelahi. Tuan-tuan tahu dah ujub ni haram. Saya nak ajak berhentilah rasa diri tu baik. Kita dah tua lah, tak larat dah. Saya nak ajak berhenti. Hukum orang tahu semua. Yang ni hukum ni, hukum ni, hukum ni, tapi kita tak mampu nak buat. Sampai bila, tuan-tuan, kita nak berterusan dalam keadaan kemurkaan Allah? Dalam keadaan zaman yang orang melakukan kemurkaan pada akhir zaman. Tuan-tuan tengok zaman dah macam mana. Yang hina Islam, orang Islam, tuan-tuan, bukan orang kafir, tuan-tuan. Yang hina hukum solat, orang Islam, bukan orang kafir, tuan-tuan. Dulu orang cuma tak semayang, dia tak berani hina hukum semayang. Dulu orang tak tutup aurat, lah orang berani hina hukum wajibnya tutup aurat. Kita bukan duduk zaman 40 tahun dulu, dah. Zaman yang Nabi kata kena pertahankan iman kita sungguh-sungguh. Jika tidak, kita akan masuk dalam golongan tu. Bila pengurusi sebut tentang almarhum orang tua saya, tentang zaman tu, almarhum ni dia hukum dia cukup tegak. Zaman tu semua orang tinggalkan, sanding tinggal, semua tinggal. Dia anda tahun 80-an dulu. Dah? Kau yang rancak dia tak? Minta maaf tuan-tuan, hak mai mengaji ni pun kahwin ke anak masih duduk sanding lagi. Kita gagal ke kita berjaya? Kita gagal ke kita berjaya? Yang kita lawan ni hukum Allah ke bukan? Kita baca ayat, siapa-siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, kita baca kafir, zalim, fasik. Tamuzi kita, tuan haji kita sebut almarhum zaman tu. Zaman tu tuan-tuan, memang orang sedang sungguh.
Yang tak tudung pakai tudung. Lah zaman orang tudung, orang buka tudung. Zaman lah tuan-tuan, kita bukan duduk zaman-zaman dulu lagi. Ni bukan zaman wayang pacak punya tuan-tuan. Wayang pacak Jabatan Penerangan, tuan-tuan jangan tak lupa tu. Datang pen Jabatan Penerangan, pi kat padang bola, pacak, wayang pacak, satu kampung pergi tengok. Bukan zaman tu. Ini bukan zaman fanfare tuan-tuan. Zaman fanfare. Zaman kita duduk baling benar tu, nak boleh ayat kotak. Nak beli ayat kotak tuan-tuan, tembak lu. Bukan zaman tu. Kita duduk zaman Dajjal nak terbit dah. Kita duduk zaman pemuda-pemuda semakin rosak, pemudi semakin rosak. Zaman ini. Kita duduk zaman ahli agama juga semakin rosak. Zaman ni. Ni zaman dia. Ya. Kita nak kata apa? Yang kita lawan ni siapa? Kita lawan hukum ni, hukum siapa? Tak kala itu kita kata apa? Apa nak buat? Permintaan keluarga. Tiap tak mampu Ustaz, saya seorang tu Ustaz. Satu keluarga mau macam ni. Satu keluarga mau lawan Allah. Takkan saya nak pertahankan Allah. Kat kita percaya, kita gagal. Fiqh ni tuan-tuan, dia ada 4 rupa. Ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Jangan lupa yang tu. Saya ni kalau cerita apa hukum syedid. Saya anak-anak saya tuan-tuan, inai pun saya tak bagi dia pakai. Anak perempuan, anak lelaki memang tak bagi ya, anak perempuan. Dia pun tanya, ayah kenapa ketika hang pakai inai? Laki-laki yang bukan mahram melihat kecantikan bentuk jari hang, dosa? Masuk tak bab tabarush? Kita berhias dan menunjukkan perhiasan kita kepada laki-laki yang boleh kita kahwin, dan menjadi fitnah atas pandangan tersebut, maka ulama nyatakan haram. Tuan-tuan minta maaf. Orang yang biasa ikut saya mesti dia kata, depa yang biasa ikut saya ni tuan-tuan, ayah pacak-pacak ni depa duk panggil saya ayah. Ayah malam ni apa duk garang sangat? Mesti dia tanya begitu. Ya, malam ni pasal pada garang sangat. Ni nak abang. Tuan-tuan, kita kahwinkan anak kita inai, dia lukis inai pada tangan-tangan dia. Tuan-tuan, agak-agak lukis pada tangan dan tubuh badan ini dibenar tak pada syarak? Saya nak tanya tuan-tuan, bagi tuan-tuan jawab. Lagi saya jawab lagi susah lah. Boleh tak tuan-tuan? Kita lukis tubuh badan kita ni dibenar tak dalam agama? Tuan-tuan, kalau orang lukis di leher ni, kita kata apa? Orang lukis di muka, kita kata apa? Orang lukis tuan-tuan di kaki, kita kata apa? Buat jahat sangat Tuan-tuan, anak perempuan kita kahwin di kaki, di tangan. Pasal apa kita tak kata buat jahat sangat? Anak siapa yang ni tuan-tuan? Anak yang main mengaji sebulan 30 hari ni.
Anak kita, tuan-tuan, cucu kita. Kita yang tahu hukum Allah ni, tuan-tuan, kita setengah menyentuh. Agak-agak kita tahu, kita sengap dosa tak? Tuan-tuan, di mana iman kita? Nabi kata, siapa yang melihat kemungkaran, kalau dia ada kuasa, cegah dengan tangan. Dia tak mampu cegah dengan lisan. Dia tak mampu, tuan-tuan, Nabi kata apa? Jangan redha dengan hatinya. Tapi kita redha, tuan-tuan. Minta maaf, tuan-tuan. Kita raikan, sehingga kan kita yang ada ilmu ni, kita pergi baca doa dalam majlis tersebut. Minta maaf, saya sebut. Saya minta maaf banyak-banyak. Tuan-tuan, kita baca doa apa? Ya Allah, jadikan dua pengantin ini seperti mana Sayyidina Muhammad dan Siti Khadijah. Boleh ke, tuan-tuan? Agak-agak ayah pergi conteng tangan, pergi conteng muka, pergi conteng kaki ni, boleh tak kita letak dia Siti Khadijah, tuan-tuan? Ni Khadijah mana, tuan-tuan? Khajidah Tan apa? Saya tak boleh cerita buat hukum. Cerita dia saya cengai balik. Saya tak boleh. Kalau cerita buat hukum, sebab itulah saya mengajak tasawuf kan. Sebab orang kuih lawan Allah. Secara dia tak sedar. Secara dia tak perasan, dia lawan Allah. Lawan Allah. Ya Allah, jadikanlah kedua mempelai ini seperti mana Adam dan Hawa. Tuan-tuan, tu Nabi, tuan-tuan. Boleh kah, tuan-tuan, agak-agak? Baik. Pukul 9 lah ni, tak biar ni. Keempat, iaitu takwa. Nak ubat hati kita, kena takut dengan Tuhan. Kalau tak, kita akan terus lawan dia. Kita akan terus lawan dia. Terus dan terus lawan dia. Terus dan terus lawan dia. Yang ni yang paling kita takut. Kita tak sedar kita lawan dia, tuan-tuan. Kita tak sedar. Yang kita lawan dia, dan kita lawan dia itu dengan nikmat yang dia bagi kat kita. Mana ustaz? Kita sihat siapa bagi? Masa kita sihat ni, kita tak sedar yang ni nikmat Allah. Bila masa kita sedar yang ni nikmat Allah, ketika kita sakit. Tuan-tuan, kita pergi hospital, kita pergi jumpa doktor, kita minta ubat, kita tak mampu minta sihat. Doktor, tolong sihatkan saya. Di mana kita, tuan-tuan, kita minta sihat? Kita pun mesej lah, Tuan Imam bagi pengumuman malam ni kita akan buat sembahyang aja. Kita minta lah doa Tuan Haji kita nak belah jantung, bypass. Dia doa bagi dia sihat. Tuan-tuan, bila sakit bu cari dia, bila susah cari dia. Masa senang tak cari dia. Kita senang lenang sembahyang sunat pun tak mau. Saya dah ulang benda sama ya, tuan-tuan. Sebab benda ni susah kita nak buat. Susah. Tak percaya, tuan-tuan? Malam ni kita tengok. Nabi kata, siapa yang sembahyang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat menyamai seperti mana ia sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Pahala orang yang sembahyang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat menyamai dengan orang yang salat pada malam Lailatul Qadar. Berapa tahun, tuan-tuan? 83 tahun. Saya tengok dari saya, tuan-tuan tengok dari tuan-tuan. Aku dapat tak habuan ni, malam ni dapat isyak, mampu tak aku sembahyang sunat ba'diyah isyak? Nabi kata dah. Aku percaya tak apa yang Nabi kata? Ke aku tak percaya? Tak apalah ya Allah, malam esok ada lagi. Malam ni sebab aku kena balik awal. Balik awal buat apa, tuan-tuan? Bukan urusan akhirat, tetap urusan dunia. Dan ketika terbitnya matahari besok,
Peluang ni tak ada atas kita. Habis dah isyak hari ni. Allah nak tengok kita. Tak susah pun tuan-tuan. Keenam, kelima, kita rasa malu dengan Allah. Yang ni, habis ni saya tutup tuan-tuan. Pukul 9. Kita rasa malu dengan Allah kerana kita tak mampu nak membalas segala kebaikan daripada Dia. Kita tak mampu nak balas kebaikan Allah atas kita. Yalah tuan-tuan, kita dulu kawan baik pun bukan kaki masjid pun kita, dan kita tak pernah minta pun nak jadi orang baik. Tapi Allah pilih kita jadi orang baik. Kita hulu hala tuan-tuan, tak kena masjid pun. Saya pun macam tu, tuan-tuan pun macam tu. Sebab masing-masing ada sejarah silam masing-masing. Semasa kita hulu hala, dia tak pergi masjid, kita tak pernah minta pun, ya Allah jadi aku orang baik. Tapi Allah pilih kita tanpa permintaan kita, tanpa permintaan kita. Dan jangan lupa, dan Allah boleh tukar kita daripada baik kepada jahat. Kita tengok kawan-kawan kita dulu sebaris dengan kita dan dalam jamaah kita, Allah tukar menjadi orang yang menentang akan ahkamillah. Kalau mereka Allah boleh buat, apakah kita Allah tak boleh buat? Kita kena ingat itu. Jangan lupa. Rukun iman yang keenam, beriman dengan qada dan qadar Allah. Siapa yang tahu dalam masjid ni takdir dia? Ustaz, saya tahu takdir saya, Ustaz. Saya mati sekarang bulan, sekian tahun saya PhD, bini saya apa orang, anak saya apa orang. Tak ada siapa tahu takdir Allah. Sebab itu dalam Al-Quran Allah nyatakan kepada kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nabi bagi tahu kat kita, jangan tinggal dalam tasyahud akhir, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Sebab yang memegang hati kita adalah Allah. Tuan-tuan, kita jumpa dulu sahabat kita yang berada dalam majlis ilmu, majlis selawat, sekarang dia menentang majlis selawat, dia menentang majlis itu, dia menentang majlis ini. Macam mana dia boleh tentang, tuan-tuan? Dulu dia sebagai ahlinya. Siapa yang terbalikkan hati dia? Kita terlupa. Kita terlupa, tuan-tuan. Kita terlupa yang tu. Selalu kita kata apa? Bila boleh pergi haji, bila boleh pergi umrah, kita kata alhamdulillah, aku dijemput oleh Allah menjadi tetamu Allah. Kita tanya, tetamu mana? Pergi ke rumah dia, pergi ke Baitillah. Tuan-tuan nampak Mekah Madinah saja. Yang ni tuan-tuan tak nampak. Ini kita tak nampak. Pasal apa Allah tak jemput kita main masjid? Kaki kita kuat, mata kita tak buta pun. Pasal apa kita tak boleh main masjid? Kita kata kita tahu, pasal apa kita tak boleh main? Rupanya kita terlupa Allah didik kita dalam sembahyang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuan-tuan, akhir kuliah kita pada mana?
tahu itu tidak memastikan kita boleh buat baik. Dan tahu itu tidak memastikan kita boleh meninggalkan kejahatan. Jika tidak dengan hidayah dan taufik Allah. Ada harta itu tidak boleh memastikan kita menjadi seorang yang dermawan. Dan miskin itu tidak memastikan bahawa dia tidak boleh berkorban dan menjadi seorang dermawan. Kita tengok masjid kita. Tadi sebelum kuliah, sahabat kita kata, Ustaz, pembinaan masjid ni boleh kata 100% dari kutipan orang ramai. Hak orang ramai ni orang kaya atau orang miskin hak begini? Jutawan ke, milianer ke? Hak yang RM10, RM20 tuan-tuan. Pastilah kita kaya, kita boleh buat tolong agama Allah. Belum tentu tuan-tuan kalau Allah tak pilih kita. Jika Allah tak pilih kita, tetap Allah tak pilih kita, walau kita ada harta sebanyak mana sekalipun. Jadi tuan-tuan, sebagai akhir kalam, gunalah peluang yang ada pada kita ni untuk melakukan kebaikan. Hebatnya Nabi kata kat kita, tinggalkan kat kita, bagi tahu kat kita tentang hadis apabila mati anak Adam, terputus segala amalan melainkan 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Tak semua orang ada duit. Tak semua orang Allah bagi duit. Ada orang Allah tak bagi dia duit. Kedua, ilmu manfaat yang dimanfaatkan. Tak semua orang bagi, Allah bagi ilmu. Ada orang Allah bagi ilmu, Allah tak bagi duit kat dia. Ada orang Allah bagi duit, Allah tak bagi ilmu kat dia. Ada orang dua-dua Allah tak bagi, duit tak bagi, ilmu tak bagi. Nabi kata apa? 3, anak yang saleh, Allah bagi dia anak. Jangan rugi tuan-tuan. Kalau ada duit, guna duit menjadi asbab kita untuk masuk syurga. Ada ilmu, gunakan ilmu kita agar ilmu ini menjadi asbab untuk kita masuk syurga. Ilmu tak ada anak, jadikan anak kita menjadi asbab untuk kita masuk syurga. Jangan anak kita menjadi asbab didakwa kita, diheret kita semula dalam neraka. Jangan jadikan ilmu kita melaknat kita sehingga kita masuk neraka disebabkan ilmu kita. Jangan jadikan harta kita menjadi asbab kita masuk neraka Allah, sehingga harta yang ada pada kita dijadikan rantai dan belenggu daripada api neraka dan dicampakkan kita ke dalam neraka. Tuan-tuan, akhir kalamnya saya minta tuan-tuan pertama tolong doakan saya. Tolong doakan saya, isteri, anak-anak semua, cucu saya, menantu saya. Mudah-mudahan kami jadi orang baik. Tuan-tuan yang kata Ustaz dah mengajar macam ni dia orang baik, bohong lah. Bohong lah tuan-tuan. Saya masih nak didik diri saya. Saya nak buang banyak benda, saya nak buang ya. Ujub saya, riak saya, kibir saya tak boleh buang. Dalam proses saya, cuma saya harap dengan Allah, sebelum saya mati ni boleh hilang benda ni. Saya nak seperti mana yang Allah sebut, illa man atallaha biqalbin salim. Allah uji kita masih sayang dunia lagi. Kita tak boleh nak lebihkan Allah daripada apa yang Allah anugerahkan atas kita. Mohong lah. Kita boleh cerita pasal Abu Bakar, saya nak Abu Bakar, saya nak Osman, saya nak Ali, tapi kita tak boleh ikut dia. Mohong lah tuan-tuan. Saya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong doakan madrasah ini. Madrasah ini satu madrasah yang ditinggalkan oleh almarhum orang tua saya di Kuala Lumpur Baru, Selangor, iaitu Madrasah Darul Atiq. Madrasah itu 40 tahun lah tuan-tuan. Yang kedua, madrasah yang saya buka sendiri, iaitu Madrasah Raudatul Ulum, itu di Selangor ya. Madrasah itu dah 24 tahun kami buka. Dan yang ketiganya, madrasah yang disebut oleh pengurusi, iaitu Darul Atiq Dawah Center, yang tu di Terengganu.
Yang tu baru kami buka, lebih kurang dalam 8 bulan, tak siap ni. Kami sedang buat masjid surau lah. Tapi kami akad masjid, kami niat buat masjid, keluasannya 11,000 kaki persegi lah. Tuan-tuan tolong doa. Tuan-tuan jangan risau, saya tak minta duit tuan-tuan. Ustaz dia cerita pasal sekolah, lagi buat kutipan lah. Tak ada, saya tak buat kutipan tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan duk buat muka ketat ni, saya tahu lah. Jangan risau lah. Memang saya tak minta duit lah. Tuan-tuan jangan risau. Saya tak buat tabung, tak buat apa. Jangan risau. Saya minta doa. Minta duit dengan orang, belum tentu orang bagi. Tapi minta doa, orang akan doakan kita. Kalau dalam satu masjid, separuh daripada masjid ni doakan saya, insya-Allah turunnya rahmat Allah. Allah bagi bantuan insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan. Sejak mula saya buka di Kuala Terengganu, permulaan pembinaan masjid dia, saya belum buat kutipan. Alhamdulillah, masjid kita itu telah terbina hampir 70% sekarang. Dan baru ni kita tanya dengan kontraktor, bila jangkaan siap. Dia kata insya-Allah Januari tahun depan. Saya tanya, mana dana? Boleh mana dana? Dia kata dia pun tak tahu. Dan saya tanya, berapa kos keseluruhan? Dia gelak dengan saya. Saya nak tahu juga kan? Saya tak mau tahu, tapi orang nak tanya, Dalam tak bagi duit dia pun tanya. Dia orang memang saya macam tu. Pesen dia suka ambil tahu. Saya tak buat tabung ni, orang tak tanya lah. Kalau saya buat tabung, lagi orang tanya. Jadi kita kalau nak ambil hal dengan orang ni susah. Saya dalam tak buat kutipan ni, orang tanya, berapa Ustaz? Berapa? Tadi saya tanya kontraktor gelap. Saya bagi tahu Ustaz jangan ni pula. Kata Ustaz jangan senyum pula. Cuba beritahu saya. Kos keseluruhan insya-Allah sampai 1.4 juta. Lah dah pakai banyak mana? Kita hampir 600,000 kita pakai. Mai mana? Saya tak keluar duit tuan-tuan. Saya tak keluar duit. 8 bulan kami duk buat ni. Saya tak fikir pun pasal nak buat apa. Alhamdulillah, datang pertolongan daripada Allah. Tak tahu main mana. Mungkin sebahagian tuan-tuan pernah bantu kot, saya tak tahu. Tak tahu. Tapi insya-Allah hampir 70% pembinaan itu telah siap. InsyaAllah 1 Januari akan datang dia siap. Lepas siap, kita akan buat 2 blok asrama. Yang tu pun tak tahu kos berapa. Cuma kontraktor tunjukkan plannya kat saya dengan arkitek yang betul ya. Saya pun tak tahu macam mana. Dan kontraktor tentang abang dengan saya, Ustaz jangan risau, Ustaz tunggu siap Saya kata yang buat ni malaikat, tak pun jin Islam. Wallahu alam. Ni kita nak pasang atap, mula pasang atap tuan-tuan. Depa ambil hantar gambar saya, Ustaz, ada orang ambil hantar atap 1 lori. Jadi saya tak mau minta duit. Saya mau minta doa tuan-tuan. Tuan-tuan terus doa supaya seluruh pembinaan madrasah dan perjalanan madrasah berjalan. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Pasal apa saya minta doa tuan-tuan? Sebab saya buat sekolah, saya ambil masa sikit boleh? Boleh tak tuan-tuan? Biasalah kita orang tua ni, saya pun rasa nak terkencing kan. Biasalah kita umur 50 lebih nak masuk 60 ni, biasalah tuan-tuan. Dia semua barang dah kuih rosak lah. Nak ganti tak boleh. Kalau kereta boleh ganti, filter boleh ganti, carburetor boleh ganti, contact point boleh ganti. Kita ni jenis pakai contact point lah. Ni tak boleh ganti, kita lalu sajalah. Saya buat sekolah tak macam orang lain. Saya tak ada yuran makan, api, ayak semua tak ada. Bukan percuma, tak ada. Cuma saya tak mau jadi hutang. Tak mau jadi hutang. Kita ada letak 300, orang tak bayar, dia jadi hutang. Dan saya pun tuan-tuan tak harap pun. Kalau saya letak 300 tuan-tuan, anak murid saya ada dekat tengah 200, 150 orang.
Tiap-tiap bulan tu saya dah kata dah, 100 kali 300 30,000, 50 kali 300 15,000, sebulan macam 45,000. Tiba-tiba bulan tu orang tak bayar. Saya dah tunggu ni 45,000 sebulan. Tiba-tiba, ini saya tuan-tuan, saya tak kata ni saya, tuan-tuan jangan ambil hak saya buat, tuan-tuan pergi letak sekolah lain, yang tu salah tuan-tuan. Saya tak suruh tuan-tuan letak pergi sekolah lain, tu saya. Ketika saya tunggu 45,000 sebulan, saya tak boleh, tak dapat. Saya kata apa? Tu saya. Kata apalah pak budak ni, kan, hantar mengaji nak jadi ulama. Saya kata dia kat belakang, kata orang kat belakang ni tuan-tuan, agak-agak besar. Jadi saya memang tak buat lah, tak minta langsung. Nak bagi-bagi, tak bagi sudah, sambil ke sudah tak bagi. Jadi saya pun senang, tak tunggu buah luruh. Nak luruh, tak mau luruh sudah. Itu hang punya pasal. Hang luruh aku makan, hang tak luruh aku tengok. Yang tu lah. Senang tak tuan-tuan? Berapa kita susah ke hidup kita? Alhamdulillah 40 tahun, alhamdulillah tak pernah tengok lah tuan-tuan luruh ya. Buah kuning ni tuan-tuan, buah kuning dia luruh sendiri ke kita pergi gegak pokok? Gegak tuan-tuan pokok ni, makan tak sedap kan? Jangan masam. Dia tunggu dia luruh sendiri, dia punya manis siap. Orang kata syok. Rezeki ni kesam buah kuning. Itu yang, jadi tuan-tuan tolong doa. Tolong doa. Ketiga, ini akhir. Ustaz nak kata apa ni? Tuan-tuan nak pergi pegawai masjid, jangan berkelahi dengan saya, sebab saya memang tak terima sagawati masjid. Mana-mana saya pergi, saya tak terima apa-apa sagawati daripada masjid. Jadi tak payah berkelahi dengan saya, ustaz yang ni daripada masjid, untuk ustaz apa semua, jangan berkelahi dengan saya. Saya sebab penat nak berkelahi dengan masjid, orang masjid. Penat, tiap-tiap malam berkelahi tuan-tuan. Tiap-tiap malam duk berkelahi pasal sagawati ni. Saya abang lah, tapi tak tahu orang masjid ni dia jenis ketegang. Tahu degil, tak tahu nak kata. Saya kata jangan. Bagi juga, saya ambil. Tapi inilah kali pertama dan kali terakhir saya main masjid ni. Ini syarat saya. Syarat saya macam ni. Pasal apa ustaz buat macam ni? Pasal saya tak ada masalah. Yang ni lah satu-satu jalan saya boleh jadi orang baik. Satu-satu jalan amal soleh yang saya ada. Jadi saya rasa kalau saya mati pun dalam saya dapat buat amal soleh. Baik, yang tu ya tuan-tuan. Takat tu ya tuan-tuan, tolong doa nak. Boleh tuan-tuan lah? InsyaAllah, alhamdulillah. Takat ni ya, kita jumpa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allah ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya hayyu ya qayyum. Beri kekuatan atas kami ya Allah. Berilah kekuatan atas kami ya Allah. Berilah kekuatan atas kami dalam iman dan Islam kami ya Arhamar Rahim. Ya Allah, barakahkan hidup kami ya Allah. Barakahkan saat kematian kami ya Allah. Barakahkan selepas kematian kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkan kami daripada segala fitnah akhir zaman ya Allah. Ikhlaskan segala amalan kami hanya semata-mata menuntut keridaan-Mu ya Allah. Peliharalah perkataan kami dan amal kami daripada kesesatan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, pimpinlah perkataan kami dan amal kami ke jalan-Mu yang lurus ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, yang memegang akan hati-hati kami ya Zal Jalali wal Ikram, tetapkan hati kami di dalam agama-Mu ya Allah. Tetapkan hati kami di dalam buat ketaatan dan melakukan ibadah kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.